Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita jumpa lagi pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 2. Jadi hari ini Ustaz akan sambung sikit berkaitan dengan surah yang kamu dah hafal, iaitu surah apa? Surah Al-Falaq. Ustaz nak cerita sikit kelebihan surah Al-Falaq. Sebelum Ustaz nak ceritakan kelebihan surah Al-Falaq kepada kamu, Ustaz nak ceritakan berkaitan dengan asbabun nuzul ataupun sebab kenapa turunnya surah Al-Falaq kepada kita. Semua surah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita, semua ada sebab dia. Kenapa diturunkan, kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi semua surah ada sebab. Dan ini sebab yang Ustaz akan cerita pada kamu. Diriwayatkan surah Al-Falaq ini diturunkan dengan satu lagi surah. Maksudnya apa? Surah Al-Falaq ini turun secara berpasangan. Ada dua surah turun bersama-sama, iaitu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua surah Al-Falaq, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Dua surah ini diturunkan secara serentak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis bahawa dua surah ini dipanggil Al-Mu'awwidhatain. Ustaz ulang sekali lagi, dua surah ini dipanggil Al-Mu'awwidhatain. Maksudnya apa? Dua surah yang melindungi. Kenapa melindungi? Mesti kita tanya, apa dia melindungi apa? Jadi kita tengok kisah ini. Pada satu ketika Nabi Muhammad SAW rasa badannya tak sedap, rasa seperti tak sihat. Kadang-kadang Nabi lupa apa yang Nabi buat. Contohnya, Nabi dah buat benda ni tapi Nabi rasa macam Nabi tak buat lagi. Nabi tak buat lagi benda ni tapi Nabi rasa macam dah buat dah. Dan Nabi rasa macam badan Nabi tak sedap. Dan Nabi terpelik, kenapalah aku rasa macam ni, sebelumnya aku tak rasa macam ni pun. Jadi pada satu malam Rasulullah SAW tidur. Dalam tidurnya Nabi Muhammad SAW ada dua malaikat yang memberitahu kepada Rasulullah bahawa Rasulullah telah disihir oleh seorang lelaki. Rasulullah pada waktu itu pun telah disihir, tapi sihir Rasulullah tak seperti kita. Kita kalau kita kena sihir, kita menjerit, kita tendang orang, tumbuk orang dan sebagainya. Rasulullah kalau dia kena sihir pada waktu itu, Nabi hanya lupa, dan tidak seperti kita yang sampai terjerit-jerit dan sebagainya. Nabi hanya lupa sedikit saja. Jadi dalam mimpi tersebut, kedua-dua orang malaikat ini telah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa Rasulullah telah disihir oleh seorang lelaki yang bernama Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam. Lelaki ini telah mengambil sedikit rambut Rasulullah daripada sikat Rasulullah sendiri, dia ambil dan diletakkan dalam satu bekas. Dan dalam bekas tu dia baca-baca, dia jampi, dia sihirkan Rasulullah SAW. Dan kemudian bekas tersebut diletakkan di satu telaga. Telaga itu bernama Telaga Zarwan. Telaga Zarwan ni diletakkan dalam tu untuk sihir Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Muhammad SAW bangun daripada tidur, barulah Nabi tahu, sebenarnya Rasulullah ini disihir. Patutlah Nabi rasa tak sedap badan. Kadang-kadang Nabi lupa. Jadi Nabi panggil para sahabat datang kepada Nabi, minta tolong para sahabat untuk pergi ke telaga tersebut untuk ambil bungkusan tersebut untuk dibuang. Jadi sahabat pun pergi. Dan sahabat menceritakan bahawa tempat yang diletakkan sihir Nabi Muhammad itu sangat menyeramkan. Macam mana seramnya? Kawasan sekeliling itu, pokok-pokoknya, buahnya seperti kepala-kepala syaitan. Macam kita tengok dalam cerita hantu. Nampak kawasan tu nampak takut. Dan kemudian dalam telaga tu, airnya bukan air seperti air biasa. Airnya berwarna merah seperti darah. Jadi kawasan tu memang sangat menakutkan. Jadi para sahabat ambil bungkusan tu, bawa kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi tengok bungkusan tersebut, dalamnya ada 11 ikatan. Ada rambut Rasulullah dan ada lagi 11 ikatan. Dan pada waktu itulah malaikat Jibril membawa wahyu daripada Allah, turunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bacakan surah An-Nas dan surah Al-Falaq kepada bungkusan tersebut. Dalam bungkusan tu saya sebut tadi ada 11 ikatan kan. Apabila dibaca kedua-dua surah ini, untuk pengetahuan kamu, kedua-dua surah ini ada 11 ayat. Apabila Nabi baca satu ayat, terbuka satu ikatan. Ayat kedua, terbuka ikatan yang kedua. Ayat ketiga, terbuka ikatan yang ketiga. Sampai Nabi baca ke 11 ayat,
terbukalah ke-11 ikatan yang ada dalam bekas tersebut. Apabila Nabi dah baca habis, ikatan pun semua dah terbuka, barulah Nabi rasa badan Nabi sihat. Alhamdulillah, rasa seperti biasa. Berkat dan dengan kebaikan surah An-Nas dan surah Al-Falaq, surah Al-Mu'awwidhatain yang Ustaz sebut ni, sihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak surah ni? Dengan hanya membaca surah ni, sihir yang Nabi rasa sebelum ni pun boleh hilang macam tu sahaja. Jadi berdasarkan kisah ni kita boleh tengok bahawa kedua-dua surah ini sangat hebat dan sangat power untuk kita lawan benda-benda yang jahat ni. Jadi Ustaz nak masuk kepada kelebihan surah ini. Seperti Ustaz cerita dalam kisah tadi, surah ini kamu boleh amal dan kamu boleh baca untuk kamu elakkan daripada benda-benda yang jahat, benda-benda yang tak elok. Sama ada daripada syaitan ataupun jin ataupun manusia yang jahat. Jadi apabila kamu menghadapi kesusahan, contoh kamu rasa tak sedap badan, rasa macam ada benda kacau kamu, ataupun ada orang jahat nak buat kat kamu, ataupun ada kawan kamu yang jahat nak buat dekat kamu, kamu baca je dua surah ni, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. InsyaAllah orang yang berniat jahat kepada kamu, ataupun ada benda nak kacau kamu, ataupun ada apa-apa yang jahat kepada kamu, benda semua tu akan terhindar daripada kamu sebab kamu baca surah ini. Janji Nabi bahawa dua surah ini akan melindungi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Ustaz minta kamu janganlah lupa hafalan kamu ini, kamu teruskan menghafal dan teruskan membaca supaya kamu boleh jadikan amalan dalam amalan seharian. Macam Ustaz sebelum ni Ustaz dah kongsi sebelum tidur dan sebagainya. Ustaz akan cerita lagi pada waktu lain. InsyaAllah buat masa ni kamu ingat dan kamu hafal. Bagi yang belum hafal, teruskan menghafal. Bagi yang sudah hafal, jangan lupa. Dan kalau yang dah hafal tu kamu amalkan, baca. InsyaAllah Allah akan jaga kita daripada segala keburukan. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.